mereka. Pekerja-pekerja ini di Sabah, templatenya kalau kita lihat kaedahnya bagaimana kita nak meregularisasikan mereka sehingga kerajaan menawarkan mereka diberikan pemutihan atau taraf, dilegaliskan, mereka majikan dia boleh bayar levy dan kerajaan telah memberikan hingga 50% kadar potongan levy sehingga 31 akhir bulan Oktober baru-baru ini. Sekarang peringkat yang ketiga ialah penguatkuasaan. Bagi mereka yang gagal tadi mendaftar membayar levy pada pekerja-pekerja mereka dalam usaha diambil tindakan sekarang. Jadi ada tiga. Harapnya apa yang Datuk Seri katakan itu menjawab soalan daripada penonton kita. Dan tentang Majlis Anti Pemerdagangan Orang ataupun MAPU ni, Datuk Seri, siapakah mereka di sebalik MAPU dan bagaimana agaknya mereka bekerja? Kalau kita lihat MAPU, Majlis Anti Pemerdagangan Orang ataupun MAPU ini, dia diperuntukkan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang. Mekanisme perjalanan akta ini dihawasi atau ditadbirkan oleh majlis ini. Majlis Anti Pemerdagangan Orang atau MAPU ini. Ada 16 agensi, 6 kementerian di dalam MAPU ini yang terlibat. Jadi di antaranya lah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan sendiri. Di samping itu ada 10 agensi kerajaan seperti Polis, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Immigration, Custom, Agensi Penguatkuasaan Maritim, APMM, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, SUHAKAM sendiri. Pihak Universiti Kebangsaan juga terlibat. National Council of Women Organisation, NCWO, Bank Negara, Majlis Keselamatan Negara. Jadi 16 agensi terlibat. Cara mekanisme kita bekerja, kita mengadakan mesyuarat setiap bulan. Dan di dalam majlis itu pula ada 5 jawatan kuasa pula. Pertama, jawatan kuasa penguatkuasaan. Dia diketuai oleh pihak PDRM. Kita juga ada jawatan kuasa perundangan yang mengkaji perundangan kita dari semasa ke semasa. Diketuai oleh Jabatan Peguam Negara. Kita juga ada jawatan kuasa pelindungan yang dipengusikan oleh KSU, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan kita juga ada jawatan kuasa mengkaji tentang perburuhan tadi, buruh, diketuai oleh Kementerian Sumber Manusia. Kita juga ada jawatan kuasa media, publicity, anti pemerdagangan orang ini diketuai oleh KSU, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Mereka melaporkan kepada jawatan kuasa atau majlis ini setiap bulan apakah aktiviti-aktiviti yang telah diambil. Jadi inilah cara mekanisme atau kaedah kita bekerja untuk memastikan bahawa perjalanan akta ini dibuat dengan begitu teratur dan lancar. Dan apa yang kita ada malam ni ialah antara usaha daripada jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan dalam MAPU. Dan saya difahamkan kita ada pemanggil sebenarnya untuk mengajukan soalan pada Datuk Seri. Hello? Hello, mungkin jelaskan sikit suara ya. Hello, siapa di sana? Halo. Ya, siapa di sana? Halo, nama saya Rahman. Cik Rahman, teruskan. Cik Rahman. Dato' Sri, good evening to you, Dato' Sri. Good evening to you. Sorry disturbing you now this hours, Dato' Sri. I'm seeing on TV. Thank you. Dato' Sri, there's a lot of crime in the insurance side, Dato' Sri. But there's no actions taken in the insurance industry, Dato' Sri. Yeah. How are we going to overcome this, Dato' Sri? Ya, terima kasih Encik Rahman. Ya. Bagaimana Datuk Seri, adakah itu perkara yang relevan untuk kita jawab malam ini? Bandar jenayah dalam insurans. Yang tajuk kita ini hari ialah pemerdagangan orang. Ya. Jadi mungkin pada lain malam. Human trafficking in person dalam bahasa Inggeris. Jadi ini insurans. Jadi kalau insurans suka saya nak menjawab dengan tajuk atas tajuk ini. Kita harapkan penonton-penonton kita mungkin yang nak bertanyakan soalan. Kita malam ini bercakap tentang pemerdagangan orang di Malaysia. Dan kalau tadi dah sebut tentang MAPU dan juga agensi-agensi di sebaliknya serta juga jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memantapkan MAPU ini. Jadi
untuk waktu ini, Datuk Seri, apakah yang paling utama dalam senarai MAPU sebenarnya yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kalau kita lihat, MAPU tadi, majlis kita bergerak, kita mempunyai pelan tindakan nasional. Jadi, pelan tindakan nasional atau kita boleh ringkas kepada strategic plan yang kita ada. Kita ada rancangan 5 tahun kita. Jadi perancangan-perancangan telah dirancang begitu rupa supaya kegiatan ataupun aktiviti kita ni terancang, bagaimana kita kena melatih penguatkuasaan kita supaya orang ramai faham apa penagangan ini orang dan di media tadi, bagaimana kita melibatkan agensi-agensi antarabangsa, taklimat-taklimat diberikan kepada orang awam, orang ramai supaya mereka tahu, dan yang paling penting juga supaya pihak penguatkuasaan, pendakwaan, kehakiman serta mereka yang mengawasi di pintu-pintu masuk faham apa yang dimasukkan perdagangan orang. Jadi inilah langkah-langkah yang kita pastikan supaya jenayah perdagangan orang itu dapat dibantras. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Ada sedikit masa lagi untuk kita terus mengupas lebih lanjut berkenaan dengan perdagangan orang di Malaysia kalau anda terus bersama kami dalam dialog sebentar lagi. Silakan masuk. Kita bersembang bersama personaliti. Apa yang wanita ingin tahu? Apa yang wanita perlu tahu? Ada di sini. Bersama Zamzarina di TV1. Dalam kepelbagaian bangsa, segalanya dikongsi bersama. Satu azam, satu semangat, satu iktikad, satu suara, satu rasa, satu budaya. Festival Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia 2009. Saksikan kehebatannya. Berurusan dengan kerajaan kini mudah dengan www.malaysia.gov.my. Gerbang utama untuk mendapatkan maklumat dan perkhidmatan kerajaan. Semuanya di tangan anda. Cepat, mudah dan selesa. Inisiatif ini dibawa oleh MAMPU, Jabatan Perdana Menteri. Kembali lagi dalam rancangan dialog. Untuk blok terakhir kita malam ini bercakap tentang perdagangan orang di Malaysia. Dan Datuk Seri, menyambung daripada apa yang kita sebutkan tadi, bagaimana agaknya koordinasi dilakukan dalam MAPU itu sendiri? Memandangkan terlibatnya kementerian begitu banyak sekali, jabatan kerajaan. Ada gerakan bersama ataupun mereka jaga kawasan masing-masing? Kalau kita lihat, bila penguasaan berlaku, penguatkuasaan itu dibuat oleh agensi penguatkuasa tadi, biasanya kegiatan ini dibuat secara berkoordinasi, diselaraskan bersama dan diketuai oleh pihak PDRM. Pada masa yang sama, kalau kita lihat kalau di darat, biasanya kemudahan ini, kaedah ini akan dibuat dikoordinasikan oleh pihak PDRM dengan agensi yang berkaitan, contohnya immigration. Tetapi sekiranya perkara ini dapat dikesan di